Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Az-Zukhruf ayat 36. Sebelum tu kita tengok pengajaran yang lepas, ayat 33. Ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 34. Pengajaran dia. Okey, ayat 33 33, 34, 35. Kita rangkumkan sekali. Pengajarannya untuk 3 ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidah laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqfa min fiddatin wa ma'arij 'alayha yazharun. Dan jikalau tidak, manusia akan menjadi satu agama, iaitu kufur, pasti kami akan menjadikan bagi siapa yang kufur kepada Allah yang bersifat Ar-Rahman, bumbung rumah mereka daripada perak, dan tangga-tangga yang mereka menaikinya juga daripada perak. Ayat 34, wali buyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaqiun. Dan pasti juga kami akan jadikan pintu-pintu rumah mereka dan katil-katil ataupun singgasana yang mereka duduk ke atasnya juga daripada perak. Wa zukhrufan, dan perhiasan. Ada pendapat mengatakan zukhruf ialah emas. Yang tajuk surah ni. Ya, tajuk surah ni, nama surah. Kemudian Allah kata wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Perhiasan dan tidaklah semua itu melainkan hanyalah keseronokan hidup di dunia sahaja, dan akhirat di sisi Tuhan engkau adalah lebih baik bagi orang yang bertakwa. Pengajarannya pertama, semua nikmat dan kesenangan hidup di dunia walaupun berbentuk emas dan perak, ia hanyalah keseronokan yang sementara dan pasti akan binasa. Yang kedua, orang yang beriman tidak akan tertipu dan terikat hatinya dengan nikmat dunia yang sementara. Kerana mereka yakin nikmat di akhirat jauh lebih baik dan kekal.
Yang ketiga, dunia dan segala isinya tidak ada nilai di sisi Allah walaupun dibanding dengan satu sayap nyamuk. Oleh itu Allah memberi sebanyak mana barang yang tidak bernilai kepada mereka yang tidak beriman kepadanya. Yang keempat, yang terbaik bagi orang beriman, ialah zuhud di dunia. Zuhud di dunia iaitu hidup sekadar untuk mencari bekalan ke akhirat. Yang kelima, berita gembira daripada Allah khusus untuk orang yang bertakwa. Berita gembira daripada Allah khusus untuk orang yang bertakwa, iaitu Allah telah sediakan nikmat dan kebahagiaan yang kekal abadi untuk mereka di akhirat. Sebab itulah orang beriman dia tak sedih nak mati ataupun dia tak sedih nak meninggalkan dunia. Itu sifat orang beriman. Kenapa? Nak sampai lagi best. Sebab dia nak pergi tempat yang lagi baik. Itu Bilal bin Rabah, bila dia nak meninggal, anak-anaknya, isterinya menangis sedih. Maka dia kata, kenapa kamu bersedih? Sedangkan aku nak pergi tempat yang lebih baik. Sepatut kamu bergembira. Itu cara orang beriman berfikir. Okey, yang keberapa? Yang keenam. Ayat-ayat ini mendorong agar manusia berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Kerana dengan takwa sahaja dia akan mendapat kedudukan yang terbaik di sisi Allah. Okey, kita sambung tadabbur. Okay, ayat hari ini ayat 36 kaitan dengan ayat yang lepas. Ayat yang lepas Allah beritahu apa dia?
benda yang dunia ni bisa belaka. Semua nikmat-nikmat di dunia tidak ada nilai di sisi Allah. Hanya sebagai sementara dan sebagai ujian sahaja. Maka ayat hari ini Allah nak mencela dan Allah nak bagi tahu akibat orang yang ditipu dan dilalaikan oleh dunia yang sementara tu. Apa akibatnya? Okay, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man dan man siapa? Ya'shu. Ya'shu dia terjemah apa tu? Berpaling. Dia Ya'shu sebenar makna yang lebih tepat ialah yata'ama. Yata'ama ni ialah dia siang hari dia nampak, bila malam dia tak nampak. Dia panggil apa tu? Rabun. Ataupun dekat-dekat dengan buta. Tapi ada sebagai ahli tafsir menterjemah Ya'shu tu berpaling. Sebenarnya makna yang lebih tepat ialah dia rabun ataupun buta, yang akhirnya membawa kepada dia berpaling juga. Okey, dia buta daripada apa? Dari zikri ar-Rahman. Ar-Rahman. Apa maksud zikri ar-Rahman? Apa maksud zikir pada Allah? Dia tak dapat tengok. Apa maksud mengingati Allah? Zikir pada Allah bahasa Arab, mengingati pada Allah bahasa Melayu. Maksudnya apa? Bila orang tu dikatakan mengingati Allah, zikir yang paling tepat ialah mentaati Allah. Dan zikir ini berbagai-bagai. Kadang-kadang dalam bentuk perbuatan, solat, sedekah. Kadang-kadang dalam bentuk ucapan, zikir subhanallah, subhanallah. Kadang-kadang dalam bentuk berfikir, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia berfikir tentang ciptaan Allah, itu pun zikir. Jadi apa saja perbuatan yang membawa manusia ingat pada Allah, rasa kebesaran Allah, itu adalah zikir. Okey? Ada pendapat mengatakan Quran pun tak salah. Jadi siapa yang buta ataupun lalai daripada mengingati Ar-Rahman. Kenapa Allah sebut zikrul Rahman? Allah tak sebut zikrullah. Sifat. Zikru Ar-Rahman. Allah tak sebut zikrullah. Allah dengan Ar-Rahman beza tak? Tak beza kan? Allah ialah Ar-Rahman, Ar-Rahman ialah Allah. Tapi kenapa dalam ayat ini Allah tak sebut zikrullah? Bukan. Sifat Allah banyak tak? Ya. Berapa? Tak terkira. Tak terkira. Cuma yang diberitahu 99. Tapi daripada 99, kenapa Allah sebut, Allah pilih Ar-Rahman? Ada lagi sifat Al-Jabbar, Al-Karim, sifat utama. Kasih sayang pada semua. Okey. Allah nak beritahu orang yang berpaling daripada mengingati Allah yang sifatnya, kenapa Allah sebut Ar-Rahman? Sebab manusia ni dia suka menghargai dan mengenang budi orang yang suka buat baik pada dia. Itu tabiat manusia. Betul kan? Kalau orang buat baik pada kita, tambah lebih baik ketika dalam musibah, tiba-tiba orang tolong, selesai masalah, kita akan ingat dia berapa hari? Lama kan? Sebut jumpa berhormat kan? Maka Allah nak beritahu antara manusia buat baik pada manusia dengan Allah buat baik pada manusia, mana lebih besar? Allah kan?
Tapi mana lebih ramai? Manusia menghargai kebaikan manusia dengan manusia menghargai kebaikan, kasih sayang Allah. Yang mana lebih ramai? Padahal yang manusia bagi satu kecil, sedikit. Yang kedua, yang manusia bagi pun sebenar daripada Allah. Jadi kalau manusia bagi sedikit, itu pun daripada Allah. Kamu ingat, kamu sebut namanya. Kenapa Allah cipta kamu, bagi kamu nyawa, bagi kamu sihat, kamu asyik lupa je. Jadi Allah nak beritahu satu perangai yang sangat buruk. Sebab apa? Yang kamu lupa ni siapa? Ar-Rahman. Kalau Allah sebut zikru Al-Jabbar, okey kan? Lupa ingat pada Tuhan Al-Jabbar, okey kan? Kenapa kamu lupa? Asyik lupa je pada polis sebab garang, okey kan? Tapi kalau seorang bapa penyayang selalu buat baik, tapi kita lupa pada dia, ada masalah tak kita? Sangat bermasalah. Itu maksud dia. Jadi siapa yang berpaling daripada mengerti Ar-Rahman, dan Rahman Allah yang paling besar kepada kita pada kasih sayang Allah yang paling besar kepada manusia. Quran ada dalil. Ada dalil. Bila Allah sebut dalam satu surah, Allah sebut banyak nikmat. Surah tu adalah surah yang Allah cerita pasal nikmat. Ar-Rahman. Banyak nikmat Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, kan matahari, pokok, bintang, bulan. Tapi nikmat yang pertama Allah sebut apa dah? Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal. Kemudian khalaqal insan. Allah cipta manusia nikmat. Lepas tu Allah cipta matahari. Semua nikmat. Tapi yang pertama Allah sebut apa? Allamal Quran. Jadi mana lebih besar nikmat Allah cipta kita dengan nikmat Allah bagi Al-Quran? Tapi tak mungkin Allah bagi Quran kalau kita tak dicipta. Betul? Yang mana dulu? Cipta manusia ataupun mengajar Al-Quran? Cipta manusia. Jadi ayat ni terbalik ke ataupun dah betul? Ha? Ha? Di Lauh Mahfuz. Manusia cipta manusia pun ada di Lauh Mahfuz juga. Tak. Quran turun bila? Masa Rasulullah. Jadi sebelum Quran turun, Nabi dah ada tak? Ada dah. Jadi cipta Nabi dulu baru turun Al-Quran. Tapi kenapa Allah sebut yang dahulu diawalkan, yang awal dikemudiankan? Ha? Turutan? Oh, turutan tak penting. Yang penting apa dah? Sebenarnya Allah nak bagi tahu matlamat ciptaan manusia. Aku nak cipta manusia, tapi satu matlamat aja. Kalau kamu faham matlamat ni, kamu jadi manusia lah. Kalau kamu tak faham matlamat ni, kamu jadi haiwan. Apa dia? Aku nak ajar Al-Quran. Ingat, tujuan aku cipta kamu supaya kamu belajar, faham dan ikut Al-Quran. Jadi Allah sebut matlamat dulu. Matlamat. Barulah Allah cipta manusia. Sebab itulah ramai yang tersasar, tak kenal Tuhan, tak sembah Allah. Sebab apa? Tak faham matlamat. Betul? Mana ada mak bapak sekolah daripada kecil lagi ajar tadabbur Al-Quran pada anak-anak? Mana ada? Tak ada. Yang dia ajar pada? Matematik. 3M. Membaca, menulis, mengira duit, kan? Daripada kecil lagi. Jadi bila tak faham matlamat, dia memang akan tersasar. Kadang-kadang kalau baca pun, tengok Allah tak kata Ar-Rahman Qara'al Quran. Allah tak kata Qara'ah. Allah kata apa? Apa makna allama? Mengajar. Apa makna mengajar? Bila berlaku proses pengajaran, maka berlakulah proses kefahaman. Betul tak? Macam saya sekarang sedang membaca ke sedang mengajar?
Dan pelajar faham tak? Itu makna ta'lim. Kalau baca saja, dia tak akan faham sampai bila-bila. Sebab tu Allah kata allama. Kenapa baca saja? Okey. Dan sebab tu ada orang yang baca Quran tapi tak jadi manusia, jadi haiwan. Macam ahli kitab kan, ada kitab kan, tapi Allah laknat dan lebih teruk pada haiwan. Okey, jadi Allah kata zikru, orang yang berpaling daripada mengingati Ar-Rahman. Sama ada tak solat ke, sama ada tak berzikir ke, sama ada tengah buat maksiat ke, itu semua termasuk. Maka apa balasannya? Nuqayyid, kami. Apa makna nuqayyid? Nuqayyid makna dia nuhajjid, kami sediakan. Dia terjemah apa tu? Kami tentukan. Kami sediakan, kami tetapkan, kami tentukan. Lahu, baginya syaitan. Syaitan. Apa makna syaitan? Apa makna syaitan? Apa dia? Jauh daripada rahmat Allah. Asal daripada perkataan syatuna. Syatuna. Makna dia ba'uda, telah jauh. Kalau yang ini telah jauh, kalau yang jauh syaitan. Sini ba'idun, yang jauh. Jadi syaitan ni adakah makhluk ataupun sifat? Sifat. Sebab itulah syaitan ada di kalangan manusia, ada kalangan jin. Makna apa? Siapa saja yang jauh daripada rahmat Allah, dia adalah syaitan. Okey. Siapa yang berpaling daripada mengingati Allah Ar-Rahman, kami tetapkan baginya syaitan. Seekor ke seorang? Tengoklah syaitan tu jenis apa. Dia siapa-siapa yang mengajak. Macam mana kita nak kenal syaitan? Macam mana nak kenal? Mengajak untuk buat kejahatan. Apa saja ajakan, seruan kepada kejahatan, syaitanlah dia. Kalau kita dengar bisikan, jom tengok wayang, wayang yang tak betul lah, tengok tak ada orang, mana syaitan daripada apa tu? Manusia. Dia, tak ada orang. Jin lah. Mudah-mudahan tak nampak. Lepas tu besok pula, jom tengok wayang, tengok suami kita. Maka syaitan masa tu siapa? Suami. Sebab ciri-ciri syaitan bukan nampak ataupun tak, tapi ajak pada keburukan, semua syaitan. Abang, hari ini abang telah menjadi syaitan. Maka bila lupa je pada Allah, Allah hantar syaitan. Dan bukan setakat hantar, Allah kata apa? Fahuwa, maka dia tu syaitan, lahu baginya. Nya balik pada siapa? Yang lupa ni. Bila dia lupa pada Allah, Allah hantar syaitan, dan syaitan bagi orang yang lupa tu adalah qarin. Kawan baik. Qarin dalam bahasa Arab ialah mulazim, yang sentiasa bersama. Qarin makna dia mulazim. Mulazim. Mulazimu pun ni dah jadi bahasa Melayu, lazim. Yang selalu. Yang selalu bersama. Makna dia tidak akan berpisah. Bila syaitan bersama orang tu dan jadi kawan baik dia, bahagia tak hidup dia? Bahagia ke tak? Tak. Kenapa? Sebab apa kerja syaitan? Ada dalil? Jangan tuduh jahat pada syaitan.
Nanti kita kena soal kat akhirat besok. Kamu tuduh aku jahat ke? Apa dalilnya? Apa dalil? Buka surah Al-Baqarah ayat 168 dan 169. Cuba baca. Itu 169 daripada 168 lagi. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Kemudian wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Okey, ayat 168 Allah kata, wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan tayyib. Kemudian Allah larang. Tadi Allah suruh makan, sekarang Allah larang. Apa dia? Jangan ikut langkah syaitan. Kita pun tanya, macam mana langkah syaitan? Apa dia? Supaya kita dapat elakkan. Ayat 169. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi Okey. Cuba terjemah. Innama. Innama ni kalau inna saja sesungguhnya, kalau ada ma, innama sesungguhnya hanyalah. Maknanya Allah nak bagi tahu kerja syaitan ni je, tak ada lain. Apa dia? Ya'murukum. Ya'muru ni kalau kita belajar bahasa Arab, fi'il apa ni? Mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan apa? 24 jam. Syaitan tak pernah rehat daripada menggoda manusia. Sesungguhnya syaitan sentiasa menyuruh kamu bisu'i, perbuatan jahat, wal fahsya, keji. Apa beza jahat dengan keji? Su' dosa kecil, al fahsya dosa besar. Syaitan suruh kita syirik, suruh derhaka pada mak bapak, suruh zina. Kita tak, kita orang beriman. Maka syaitan pergi yang kedua, suruh benda dosa kecil, membazir masa, membazir makanan, membazir pakaian, membazir beg tangan. Sekarang sale ni, membazir kasut, membazir selipar, membazir jam tangan. Dan dosa kecil bila berterusan jadi dosa besar. Dua, satu as-su', yang kedua al-fahsya, yang ketiga syaitan akan sentiasa suruh wa antaqulu, supaya kamu sentiasa berkata ala Allah ma la ta'lamun, supaya kamu bercakap tentang Allah, tentang hukum Allah apa yang kamu tak tahu. Ramai tak bercakap pasal Islam tanpa dalil. Itu arahan syaitan. Orang tanya je jawab, orang tanya je jawab. Itu syaitan tu. Itulah kerja syaitan. Kadang-kadang sifat Allah kan, Allah sebut macam ni, dia tukar maksud yang lain. Ada dalil? Tak ada. Syaitan yang suruh. Semua yang bercakap pasal agama, pasal Tuhan, pasal Islam tanpa dalil adalah daripada tipu daya syaitan. Sebab tu Allah larang wala takfu ma laysa laka bi'ilmun. Jangan kamu buat, jangan kamu ikut apa yang kamu tidak ada ilmu. Kenapa? Bila buat tak ada ilmu, itu adalah tipu daya syaitan. Macam mana? Tak, yang syaitan suruh benda yang kita tak tahu, bukan benda yang kita lupa. Tapi ingat, yang melupakan kita juga adalah syaitan.
Yang melupakan kita juga syaitan. Asyik lupa je kan. Okey? Jadi ingat ni, kalau asyik buat benda dosa kecil ataupun dosa besar, ataupun bercakap benda tak ada ilmu, kita telah syaitan dia jadi qarin kita. Puncanya apa? Kita tak ingat Allah. Satu. Yang kedua, Allah sebut dalam surah Baqarah juga, 267 ke? Cuba buka 268 lah. Apa yang syaitan suruh? 268. Betul. Asyaitan ya'idu kumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah wallahu wasi'un 'alim. Okey. Al-Baqarah berapa? 268. Okey. Syaitan. Ini ayat-ayat syaitan je hari ni. Syaitan ya'idukum, menakutkan kamu dengan al-faqra. Ini kerja syaitan juga ni. Kita tak nak tahu syaitan jadi qarin ke ataupun musuh kita. Tengok ada tak apa yang syaitan suruh dalam hidup kita. Tadi 3 kan? Suruh buat dosa kecil, dosa besar, dan bercakap benda yang kita tak tahu. Sekarang apa dia pula? Syaitan sentiasa menakutkan kita kepada kefakiran. Bila kita nak sedekah ke, syaitan kata apa? Ya. Sekarang ekonomi dah teruk, simpan. Yuran pun naik, minyak pun naik, tu pun tak turun-turun kan? Simpan, jangan sedekah. Siapa cakap tu? Syaitan nampak jin ke manusia? Tak, tengoklah belakang ada orang ke tak? Kalau tak ada jin, tapi kalau tengok suami kita. Maka suami kita adalah syaitan. Sebab itulah Rasulullah tidak ada seorang pun yang meminta mereka Nabi bagi. Sampai satu masa Nabi tak bagi. Sebab apa? Kenapa? Nabi ada tak simpanan? Satu, Nabi tak ada simpanan. Yang kedua, bila bagi semua. Nabi tak fikir ke malam nak makan apa, besok nak makan apa? Kita bila orang minta, kita bagi. Tapi tak bagi, tak adalah bagi habis. Dan simpanan pun masih banyak kan? Walaupun simpanan banyak, tapi bagi sikit kan? Kenapa? Tengok cara kita berfikir dengan Nabi. Sebab apa? Tak yakin pada Allah. Kita perasan tak akidah kita bergantung pada duit? Seolah hidup kita besok, minggu depan, simpanan tu. Kalau tak ada simpanan, nak makan apa? Betul tak? Akidah kita masih ada. Sebab apa? Ditipu oleh syaitan. Itu syirik. Itu syirik. Dia syirik jugalah, tapi tak adalah syirik terkeluar daripada Islam. Syirik kecil lah. Tapi kalau betul-betul yakin, aku kalau tak simpan duit, aku boleh mati, itu boleh kufur. Nak makan apa besok? Apa dia? Ada soalan? Tapi ada dalam apa tu, yang dalam ayat dia sebut kita boleh bagi, tapi kita kena simpan. Dan kita jangan bagi habis. Okey. Dia sekarang bukan isu
kena bagi habis ataupun tak. Isu dia apa dah? Isu akidah. Kenapa tak bagi? Takut. Kalau kamu tak bagi sebab takut tak boleh makan besok, itu rosak akidah. Sebab tu ada sahabat yang bagi semua. Macam ada sahabat yang bagi separuh. Macam yang mana betul? Yang bagi semua ke yang bagi separuh? Sudah betul. Sebab tu kalau kita ulama mengatakan nak bagi semua ataupun nak bagi sebahagian, tengok siapa kita. Kalau kita jauh daripada Abu Bakar, jangan bagi semua. Kalau daripada Umar pun jauh, jangan bagi separuh. Jangan tak bagi. Jangan tak bagi langsung. Kalau tak bagi langsung, tertipu oleh syaitan. Syaitan pernah tak bisik kita bila kita nak bagi? Tak payah mengaku, memang semua kena tipu. Tak payah mengaku, semua kena tipu. Pernah tak ada bisikan? Bila kita bagi sikit, ada bisikan. Kalau kamu bagi sikit, tak cukup saham di akhirat nanti, kena bagi banyak. Ada tak bisikan tu? Ada. Kadang kita bagi RM2 kan. Kita hati kita rasa kena bagi 10 lah. Tapi biasa ikut tak bisikan tu? Ada Kan? bisikan tu kan? Ada. Ada bisikan tu. Jarang ada, jarang. Tapi ada. Yang ada nak bagi 10, bagi 5 je lah kan. Apa dia? Macam tu macam mana? Macam kita bagi 2, lepas tu rasa bersalah, bagi macam Tak, bergantung pada keyakinan kita pada kehidupan akhirat. Kalau kita rasa bekalan aku untuk akhirat tak cukup ni, kenapa nak bagi sikit kan? Aku nak hidup akhirat bukan 70 tahun, bukan 7,000 tahun, kekal selama-lama. Takkanlah RM10 cukup untuk selama-lama. Yang aku nak hidup kat dunia 70 tahun pun aku simpan berapa? Setengah juta untuk hidup berapa? Bukan 70 tahun. Sekarang umur dah 60, ada 10 tahun lagi. Ada 10 tahun lagi, tapi simpan sampai setengah juta. Yang tu aku nak hidup kekal selama-lama, tapi sedekah RM10, RM20. Tak masuk akal. Okey? Jadi Allah kata syaitan sentiasa menakutkan kamu dengan kefakiran. Wa ya'murukum, dan sentiasa menyuruh kamu bil fahsya. Okey, fahsya di sini apa makna? Sana ada fahsya kan? Itu perbuatan dosa besar. Fahsya di sini apa dia? Dosa. Apa dia? Keji. Perbuatan keji. Tak, itulah tadabbur. Ayat sebelum ni syaitan kata apa? Syaitan mengugut apa ni? Menakutkan kamu dengan kefakiran. Maknanya lepas tu Allah kata dia sentiasa menyuruh dengan fahsyat. Fahsyat tu apa dia? Bakhil. Jangan sedekah, nanti fakir. Habis apa? Dia suruh kita apa? Jadilah orang yang bakhil. Jadi fahsyat di sini bakhil. Boleh faham? Jadi siapa yang kedekut tu, maka dia dah ditipu oleh, dan mungkin syaitan ketika itu dah jadi qarin. Tak, tengoklah dia bakhil berapa banyak. Kalau bakhil RM10 dosa kecil. Kalau bakhil 1,000 mungkin dosa besar kot. Wallahu a'lam. Okey, kemudian Allah kata apa? Wallahu, tengok. Bila syaitan menjanjikan kefakiran, Allah pula janjikan apa? Wallahu ya'idukum maghfirah. Subhanallah. Cuba tengok, syaitan menakutkan dengan kefakiran, yang Allah pula menjanjikan apa maksud keampunan di sini? Keampunan ialah sedekah. Kenapa Allah tak sebut sedekah ataupun pahala? Allah menjanjikan pahala bila kamu sedekah. Tak, Allah menjanjikan keampunan. Mana lebih besar, pahala ataupun keampunan? Keampunan. Manusia jauh daripada rahmat Allah sebab dosa. Betul? Semua masalah manusia berpunca daripada dosa. Kan Nabi Nuh kata, berdoa dan minta ampun pada Allah, turunlah hujan. Kan?
buah-buahan lebat, sungai pun mengalir. Kemudian lepas tu Allah kata wa fadlan. Apa dia? Kelebihan. Makna kalau kamu bagi harta kamu, Allah janjikan ada lagi. Kan banyak ayat-ayat yang Allah kata wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu infak, Allah ganti. Siapa janji? Allah. Tapi masa kita nak bagi banyak, yakin tak Allah ganti? Yakin. Habis kenapa bagi sikit? Lepas tu ayat yang Allah kata kalau bagi satu Allah ganti 700. Betul tak? Tapi masa nak bagi nampak tak 700? Tak, nampak semakin kurang. Berapa dah kurang duit ni kalau bagi? Syaitan. Inilah kerja syaitan. Dan wallahu wasi'un alim. Yang kamu bagi daripada Allah. Dan Allah janji lagi kalau kamu bagi, Allah maha luas. Luas apa ni? Rahmatnya, hartanya, segala-gala. Okey? Semoga lepas ni kita dapat halau syaitan daripada jadi qarin. Qarin. Ha? Orang itu sifat ataupun memang ada. Tak, qarin sifat, bukan makhluk. Dia kata jin, korin kita. Okey. Ada satu hadis dalam hadis sahih Nabi kata ma min ahadin illa ma'ahu qarin. Tidak ada seorang pun melainkan bersamanya mesti ada qarin. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Walaupun engkau? Nabi kata, ya, aku pun ada qarin. Cuma Nabi kata qarin aku aslama. Aslama ada dua maksud. Pertama, qarin aku yang daripada syaitan tu dah masuk Islam. Yang kedua maksud dia dipelihara daripada menyuruh aku buat benda yang jahat. Faham? Semua orang ada qarin, walaupun Nabi. Dan bukan di sini lah. Tak, bukan ini. Bukan qarin ni. Ini qarin yang ekstra, tambahan. Bila qarin ni datang ni? Bila lupa pada Allah. Yang qarin sentiasa bersama itu lain. Dia dah ada lah. Itu kejadian membisik tapi tak mengawal kita. Dia qarin ni makna yang sentiasa dekat. Sebab itulah yang sentiasa bersama kita, adakah jin sahaja ataupun malaikat juga? Malaikat pun dipanggil qarin. Ada ayat Quran di akhirat besok Allah sebut qarin ialah malaikat. Sebab qarin sifat sentiasa bersama. Malaikat pun sentiasa bersama, jin pun sentiasa. Kan ada satu hadis bila Nabi keluar waktu malam, Aisyah terjaga tengok Nabi tak ada kan. Aisyah dah marah dah. Sebab apa? Cemburu. Dia ingat Nabi pergi rumah isteri lain. Bila Nabi balik, Nabi tengok dah muka Aisyah lain. Nabi berkata, awaqad ja'aka qarinuka? Qarin engkau dah datang ke? Dari mana Nabi dapat agak? Marah. Bila marah, syaitan ada. Sebab itulah sebaik-baiknya kalau marah kena buat apa? Ambil wuduk. Sebab marah tu daripada api, marah. Maka nak sejukkan dengan air. Tapi biasa kalau kita tengah marah, ambil wuduk tak? Masa tak marah pun susah nak ambil wuduk. Okey. Simple je. Siapa yang bersama Allah, syaitan jauh. Siapa yang jauh daripada Allah, syaitan bersamanya. Itu je. Ada dua keadaan je. Jadi macam mana kita nak tahu kita bersama Allah ataupun bersama syaitan, qarin? Perbuatan kita lah. Perbuatan kita baik ke jahat, dikit. Apa dia? Allah sebut apa ni? Fazkuruni azkurkum. Ingatlah padaku, maka hasilnya apa? Kalau kamu ingat pada aku ingat pada kamu.
Jadi kita boleh tahu bila Allah ingat pada kita. Kita boleh tahu, iaitu bila kita ingat pada Allah. Tapi kita ingat pada Allah tu mestilah dengan bukan setakat lidah, tapi hati. Kadang-kadang lidah bercakap je, berzikir je, tapi fikiran melayang. Ada dua lagi kenduri. Itu Allah tak bersamanya. Allah tak bersamanya. Dan ada satu hadis kursi, Allah kata, man zakarani fi nafsihi zakartu fi nafsi. Siapa yang ingat padaku dalam dirinya, Allah kata aku ingatnya dalam diriku. Subhanallah. Ada tak raja, pembesar, kita ingat pada dia dan dia pun ingat pada kita? Ada? Jangan harap lah. Jangan harap. Kalau dia ingat pada kita pun bila? Masa pilihan raya. Siapa dia dan ingat kita, betul tak? Lagi pula rakyat dia ramai. Tapi Tuhan yang maha hebat, Rabbul Alamin, boleh ingat pada setiap hambanya yang ingat padanya. Subhanallah. Jadi sangat rugi orang yang tak ingat Allah. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah pada aku. Segala nikmat yang aku bagi, balas dengan apa? Balas dengan apa? Taat. Guna semua nikmat yang aku bagi untuk mentaati aku. Maka, dan Allah larang, jangan wala takfurun, jangan kufur nikmat. Mata kita salah guna, mulut salah guna. Okey. Jadi ayat ni nak beritahu apa ni? Ayat 36. Pengajaran paling penting dan besar ialah mengingati Allah. semua punca masalah manusia tak bahagia, tak tenang sebab tak ingat pada Allah aja. Bila tak ingat pada Allah, syaitan bersamanya. Bila syaitan bersamanya, mustahil dia akan bahagia. Sebab syaitan kerja dia menipu, mengajak manusia, dan akhirnya syaitan nak manusia menjadi penghuni neraka. Targetnya. Cuba buka surah ni. Surah Al-Baqarah ayat 36. Saya nak ambil bahagian akhir tu. Faman ittaba'a kan? Oh, faman tabi'a. Betul ke? Faman tabi'a hudaya. Betul ke 36? Ha? Oh, 38. Hudaya Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. wala hum yahzanun. Okey. Yang atas ni Al-Baqarah 38 kan? Yang bawah ni surah Taha 1, 2, 3. Okey, cuba tengok. Faman, cuba terjemah faman. Maka siapa yang tabi'ah, ikut hudaya, hidayahku, petunjukku, termasuklah berzikir padaku sentiasa, maka hasilnya apa dia dapat? Dia tak payah risau, tak payah takut. Fala khaufun, tidak ada rasa takut dan tidak ada sedih. Kenapa Allah sebut dua, takut dan sedih?
Takut untuk masa depan, sedih. Kenapa dua tu? Jadi pandangan tak betul sah. Tak, kenapa takut dan sedih? Sebenarnya punca manusia tak bahagia sebab dua sebab ni je. Satu, duduk dalam ketakutan. Takut tu, takut ni, kan? Takut hantu, takut rezeki tak cukup, takut anak gagal. Dia tak akan bahagia. Yang kedua, sedih. Bila ada dua ataupun salah satu je, dia tak akan bahagia. Maka Allah nak bagi tahu, punca kamu bahagia, hilang takut, hilang sedih. Caranya apa? Ikut hidayatku. Termasuklah ingat zikrul rahman. Okey? Surah Taha pula ayat 1 2 3. Famanittaba'a, ani ittaba'a. Siapa yang ikut petunjukku, maka Allah bagi tahu pula kelebihannya. Fala yadhillu, dia tak akan sesat. Wala yashqa, dan dia tidak akan celaka. Dia tidak akan sesat dan tidak akan. Apa maksud tidak celaka? Ha? Tak ada susah. Hidupnya sentiasa senang. Tu apa maksud senang? Dia ramai orang salah faham tentang kehidupan yang senang, kehidupan yang tayyib. Ramai orang salah faham. Kehidupan yang tayyib bukan bermakna dia mesti kaya, bukan bermakna dia mesti sihat. Tak. Salah tu. Kehidupan hayatun tayyibah, kehidupan yang baik ialah hati dia tenang dalam apa keadaan sekalipun. Kalau sakit pun jiwa dia tenang, kalau miskin pun dia redha. Itu hayatun tayyibah. Tapi kalau harta banyak, badan sihat tapi jiwa tak tenang, itu bukan hayatun tayyibah. Okey? Jadi semua yang yashqa apa dia? Celaka. Sebab tak ikut hudayah, Allah bagi jaminan, siapa yang ikut petunjuk aku, pasti dia tidak sesat dan tidak akan celaka. Boleh? Jadi berbahagialah orang yang ikut petunjuk Allah. Dan mustahil dia dapat ikut petunjuk Allah kalau dia tak faham Al-Quran. Sebab petunjuk Allah ada pada zalikal kitabu la raiba fi hudan. Kitab tu adalah hudan. Okey. Ayat seterusnya, wa innahum, dan sesungguhnya mereka. Siapa mereka ni? Syaitan. Bila dia jadi qarin kepada orang yang lupa pada Allah, maka apa kerja dia? La yasuddunahum, pasti menghalang mereka. Menghalang mereka dari apa? Dari jalan hidayat. Buat apa ni pergi belajar agama, kan? Tua-tua belajarlah. Itu syaitan. Kenapa nak belajar tadabbur ni? Bukan label kita. Belajar kitab-kitab tasawuf sudahlah, kan? Kenapa nak pergi masjid? Masjid ni untuk orang tua, orang pencet. Kamu muda, enjoy lah, kan? Biasa dengar bisikan tu dan biasa ikut. Inilah kerja. Bila kita lupa Allah, syaitan jadi qarin. Kerja dia apa dah? Semua kita nak buat baik dah kehalang. Hari itu tak jadi baca Quran. Pasal apa? Terlupa nak baca Quran. Kadang-kadang 3 hari dia tak sedar, dia tak baca Quran. Sebab apa? Syaitan telah menghalangnya tanpa dia sedar. Dia katalah tak payah pakai tudung lah, kan? Nampak macam-macam je. Samalah. Ataupun kalau nak pakai tudung, dia kata apa? Pakai tudung yang itu sikit lah, bagi menarik lah sikit, kan? Nanti orang tengok tak macam makcik, kan? Lepas tu bila kita nak pakai tudung, dia kata pula tak samalah dengan baju, tak matching, kan?
Lepas tu bila nak pakai kasut dia kata tak masuklah warna. Kan. Lepas tu baik tangan, akhirnya dia beli satu set. Semua lengkap. Yang hijau daripada atas sampai ke bawah kan. Kerja siapa tu? Syaitan. Ada berlaku tak pada pelajar? Alhamdulillah. Wa yasabuna dan mereka menyangka annahum sesungguhnya mereka muhtadun, mendapat hidayat. Inilah kerja syaitan. Bila kita lupa, syaitan jadi qarin. Bila syaitan jadi qarin, dia akan hasut, dia akan halang kita buat kebaikan. Dan lepas dia halang kita buat kebaikan, dia kata apa? Yang kamu tak buat itu sebenar baik. Kan? Apa salahnya? Termasuklah dalam tafsir Syekh Shalih Al-Utsaimin, dia kata termasuklah orang yang buat bid'ah. Dia lupa pada Allah, termasuklah lupa sunnah Nabi. Sebab apa? Dia buat benda bid'ah. Jadi syaitan hasut, buat lagi, reka lagi yang baru. Lepas tu dia kata apa? Benda ni adalah hasanah, baik. Bid'ah hasanah. Berlaku tak? Oh. Banyak sangat. Kerja syaitan ialah dia tahu manusia kalau benda tu terang-terang salah, ada dalil salah, dia akan hiaskan benda yang salah tu nampak macam betul. Saya bagi contoh kan, kadang-kadang suami meninggal, hukum dalam Islam isteri tak boleh keluar rumah kan. Lepas tu yang pergi ke kubur pun tak boleh. Jadi syaitan pun hasut, ini kali terakhir ni. Nanti orang kata apa? Kamu tak sayang pada suami, langsung tak pergi ke kubur. Tengok syaitan nasukkan. Apa salahnya? Suami aku kan, bukan nak tengok suami orang lain. Lagi pula dah lama aku tak tengok, baru mati baru nak tengok. Dia pun pergi, dapat satu dosa. Betul tak? Dan mungkin dosa dia tu melibatkan dosa suami juga. Sebab apa? Suami tak ajar, suami tak larang. Oh, kalau kita belajar satu-satu, banyak kehidupan kita banyak ditipu oleh syaitan. Dia termasuk hasutan syaitan bercakap benda yang tidak ada ilmu. Ayat ni untuk darah tinggi. Apa ilmunya, apa dalilnya? Tak ada. Yang ada dalil ialah baca Quran merawat penyakit hati. Penyakit yang paling bahaya bukan darah tinggi. Betul tak? Ada tak yang darah tinggi tapi boleh masuk syurga? Ada kan? Tapi kalau darah dia rendah tapi hati dia mati, dia masuk syurga ke neraka? Jadi Quran nak rawat apa yang paling penting? Hati itu bukan darah tinggi. Ada seorang sahabat, kaki dia tempang dan tua, jadi dia nak pergi berjihad. Anak dia kata tak payahlah, kamu bapa duduk kat rumah. Maka dia kata apa? Aku nak pergi berjihad dan aku nak berjalan dalam syurga dengan kaki ni. Dan Nabi benarkan. Kaki tempang, nampak macam OKU, tapi hati dia putih bersih. Ada orang badan dia lengkap sempurna, tapi hati dia hitam. Jadi jangan salah gunakan Al-Quran. Kamu ada penyakit hati tapi macam orang pening kepala bagi ubat sakit kaki kan, dia tak akan sembuh. Ada tak kita dengar Nabi dan sahabat buka Darul Syifa di Mekah dan Madinah? Ada. Cuba bayangkan kalau Nabi dan sahabat guna ayat Quran untuk merawat penyakit darah tinggi apa semua kan, agak-agak Islam tersebar tak sampai ke dunia? Tak ada. Ni saya pun tak faham, ustaz-ustaz kenapa mengambil peluang daripada ilmu yang sedikit untuk mendapat duit yang banyak daripada orang ramai?
Dan manusia ramai masih jahil. Betul tak? Yang darah tinggi dah kena ada, tapi hati tetap gelap. Ha? Ya? Buku perubatan? Tak sepatut dia baca buku Al-Quran dulu, bukan buku tu. Siapa tulis tu? Ustaz, macam korban pun satu ibadah kan? Ya. Tapi ramai yang ambil peluang untuk gunakan masa korban tu untuk buat bisnes tu kan? Ya, betul, betul. Itu pun sama juga kan? Sama je. Dia korbankan, tapi kita cakap boleh lepaskan. Nak korban pula tarupan. Jadi sementara tarupan, yang saya cakap ini dah lupa dah. Ini saya cakap daun tarupan lah. Dia Untuk tahun depan. Ada recording tu. okey. Dia korban ni. Dia tak pernah berlaku zaman Nabi dan zaman para sahabat. Mereka buat korban di luar negara, di tempat luar. Sebab korban bukan nak agihkan daging. Yang sebenar yang korban di luar ni, saya minta maaf siapa yang buat korban di luar. Yang korban di luar ni salah satu tujuannya apa dia? Yang bisnes tu ustaz yang dia nak murah. Jadi apa tujuan korban kamu? Kalau kamu korban nak pahala, maka pilihlah pahala yang paling banyak. Pahala yang paling banyak pastilah yang paling mahal. Satu. Yang kedua, kadang-kadang alasan dia nak bagi daging pada Wah, susah bukan tiran. orang susah 30 tahun. Musim korban baru dia ingat pada orang tu. Jenis apa manusia ni? Kalau setahun dia tak makan daging kan, kenapa tunggu musim korban? Januari kamu boleh hantar daging. Sedekahlah, bukan daging korban, betul? Februari boleh hantar. Kenapa nak tunggu musim korban baru nak hantar? Kamu makan setiap minggu, dia makan sekali setahun. Tak, itu adalah bisikan syaitan. Supaya apa? Ni. Supaya kamu rasa amalan tu adalah baik. Bukan. Yang terbaik buat tempat kita. Kita sendiri sembelih. Kita sendiri agihkan daging. Kita sendiri jumpa asnaf. Supaya berlaku hubungan kan. Dia rasa kita menghargai dia. Dia rasa dia tidak terpinggir. Tapi kalau kita sedekah kat sana, kita tak tahu daging kita ke mana. Asnaf, orang miskin pun kita tak jumpa. Tahiyya ke tak, kambing kuruh ke, lembu, ya Allah. Tapi yang kita nak, yang menguruskan ustaz kan. Bila ustaz ni takkan salah kot. Ustaz top lah. Top pula, selebriti. Okey. Sehingga ni bahaya apa ni? Dia buat benda salah. Bahaya. Lagi bahaya apa dia? Dia ingat dia betul. Dia rasa betul. Kenapa rasa betul lagi bahaya? Sebab tak salah. Dia tak akan bertobat. Sebab tu yang paling susah nak bertobat ialah yang buat benda bid'ah ni. Sebab mindset dia betul. Aku berzikir, bukan karaoke. Hatta sehingga apabila ja'ana telah datang kepada kami. Sehingga telah datang pada kami. Siapa ni? Siapa yang datang ni? Dua. Satu, orang yang lupa pada Allah. Yang kedua, syaitan yang jadi qarin. Dua-dua tu akan datang jumpa Allah di akhirat besok. Ya laita, bila datang je yang lupa pada Allah berkata, dia berkata, ya laita, alangkah baiknya baini di antaraku wa bainaka, dan aku siapa? Engkau siapa? Aku ni yang berkata ialah orang yang lupa. Engkau tu ialah syaitan. Dia jumpa lagi di akhirat besok.
Bu'dal masyriqaini, sejauh timur dan barat. sejauh timur dan barat. Apa maksud? Kalau boleh direjak jauh lah, tak kenal. Bila dia akan menyesal ni? Sebab tertipu dengan syaitan bila? Bila mati dalam kubur dan juga di akhirat besok. Sampai tak dia kata apa? Celakalah. Kalau kita tak jumpa di akhirat di dunia dulu, bagus kan? Kenapa kita jadi kawan baik kat dunia dulu? Jadi saling mengutuk. Syaitan kutuk dia, dia kutuk. Tengok Allah cerita ni, benda ni dah berlaku ke belum? Belum. Kenapa Allah cerita benda yang belum berlaku? Supaya kita baca, kita tadabbur dan kita elakkan. Jangan jadi qarin. Kalau kamu jadi qarin, inilah kesudahannya di akhirat. Tapi kalau baca tak faham, dapat pengajaran, rugilah. Bahkan dia kutuk lagi, fabi'sal qarin, maka seburuk-buruk, sejahat-jahat qarin. Manusia yang lupa ni, dia kata apa? Kamu ni sebenarnya sejahat-jahat qarin. Dulu sebaik-baik kan, kawan baik. Tapi kutuk masa tu ada faedah? Tak ada faedah. Lepas tu ada hadis Nabi kata, itu qarin daripada syaitan, tapi qarin daripada manusia. Boleh tak kita berkawan dengan qarin yang jahat? Boleh tak? Tak boleh. Sebab Nabi kata, orang yang soleh, orang yang biasa duduk dengan orang yang soleh, paling-paling kurang dia akan dapat manfaatnya. Seumpama Nabi bagi contoh, seumpama orang duduk sebelah orang yang menjual minyak wangi. Kalau dia tak beli pun, paling-paling kurang bau wangi daripada orang tu. Dan kalau berkawan dengan orang jahat, Nabi buat contoh seperti kamu duduk sebelah orang tukang besi. Kalau tak kena api pun, paling-paling kurang bau busuk tu. Makna hadis ni Nabi nak bagi tahu, jangan berkawan dengan qarin yang jahat. Habis kita nak biarkan dia? Tak, kita berdakwah. Berdakwah dengan berkawan, dua benda yang berbeza. Kita berdakwah, lepas tu tinggal. Lepas tu berdakwah, tinggal. Kawan ni apa makna? Sebab bila kita berkawan dengan kawan-kawan yang tak baik, dia boleh kata hampir mustahil kita tidak akan terkesan dengannya. Betul? Yang merokok tu sebab kawan dengan yang merokok. Yang kaki lepak tu sebab kawan dengan kaki lepak. Yang kaki memancing sebab kawan dengan semua. Mana dia boleh duduk seorang-seorang? Nabi kata apa dalam satu hadis? Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhaliluhu. Okey, cuba terjemah. Al-mar'u, seseorang itu ala, mengikut, din, agama, khalil. Khalil pernah dengar tak? Ibrahim digelarkan Khalilullah, kawan. Seseorang itu mengikut agama kawan dia, agama, adab, budaya, akhlak. Maka Nabi pesan, falyanzur, maka adalah berhati-hati. Falyanzur, berhati-hati, man yukhalilu, siapa yang kamu berkawan, berhati-hati, pilih. Jangan semua orang kita berkawan. Dalil kita kena pilih kawan. Hadis sahih. Semua budak-budak jadi jahat sebab berkawan, betul kan? Kadang-kadang di asrama makan, bully sama-sama kawan dia. Yang sebab apa dia berkawan dengan kawan yang pembuli? Ni yang terbaru, budak 14 tahun cekik adik dia sampai mati kan? Katanya kesan daripada apa? Bully di sekolah, kawan lah. Okey. Jadi semua kawan baik kat dunia semua akan jadi musuh kecuali
kecuali yang bertakwa. Kita berkawan dengan orang bertakwa, iaitu kawan tu akan kekal sampai ke akhirat. Ada dalil? Ha? Ada? Kita dah masuk syurga tu kawan syarif kita. Itu kawan yang bertakwa lah tu. Tapi jangan pesan pada saya, Ustaz, kalau tak jumpa saya dalam syurga, kamu dah ada niat ke nak masuk neraka? Berfikiran negatif kan? Apa dalilnya? Cuba cari. Al-akhillau yawma idzin apa dia? Al-akhillau yawma idzin apa dia? Ada, jumpa. Zukhruf 67, cuba baca. Al-akhillau ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Muttaqin. Az-Zukhruf 67. Ingat ayat ni. Az-Zukhruf 67. Cuba terjemah. Al-akhila jamak kepada khalil. Kalau khalil apa makna tadi? Kawan-kawan. Kawan-kawan di akhirat besok, qarin-qarin masa kat dunia. Bila di akhirat, yauma idzin, hari itu, ba'duhum, sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain menjadi aduwwun, musuh. Daripada khalil jadi musuh, kecuali orang bertakwa. Makna dia berkawan masa kat dunia kerana takwa, maka persahabatan akan kekal sampai di akhirat. Okey? Last, walan yanfa'akum, dan tidak sekali-kali yanfa'akum, memberi manfaat kepada kamu al-yaum, hari ini iaitu hari kiamat. Iz zalamtum, tidak memberi manfaat pada hari itu ketika mana kamu zalim. Annakum, sesungguhnya kamu fil azabi, dalam azab, mustarikun apa mana? Sama-sama ataupun berkongsi. Okey, apa maksud ayat ni? Tidak memberi manfaat. Apa yang tidak memberi manfaat? Persahabatan. Sahabat yang tak bertakwa. Bukan. Apa dia? Sifat yang buta tidak memberi manfaat. Bukan. Saya ulang. Yang kalau dia duduk jauh pun, pada masa tu dia tak ada manfaat dah. Kalau tak kawan Pun bukan. kan dia. Sifat menyaya diri sendiri. Bukan. Dan saya agak tak ada siapa yang boleh jawab dengan betul. Jadi supaya tak buang masa, saya jawab. Okey.
Antara bentuk ayat Quran ialah menghiburkan hati Nabi kan? Betul? Macam mana bentuk hiburan tu? Cerita orang-orang dulu. Cerita kisah-kisah Nabi-Nabi dahulu. Nabi bila buat dakwah ditekan, diseksa kan? Jadi Nabi tertekan. Macam mana Allah nak hiburkan hati Nabi? Dengan cerita orang-orang dahulu. Maksudnya apa? Bila masalah ataupun musibah dikongsi bersama, dia akan rasa ringan. Tapi Allah kata di akhirat tak. Sekarang kamu sama-sama dalam azab, mushtarikun, tapi tidak memberi faedah, iaitu tak memberi keringanan. Boleh faham tak? Kita bila kita sakit, tengok kawan kita kat hospital kan, lagi teruk, lega, Alhamdulillah. Tapi bila dalam neraka, dia kena bakar, tengok kawan kena bakar, tak ada, oh lega, dia teruk lagi, tak ada. Tak ada perasaan tu. Itu pun bentuk azab. Faham tak? Tengok orang lagi azab teruk, tak ada, dia rasa lebih lega, tak ada. Itu makna la yanfa', tidak memberi faedah. Tak sama dengan dunia. Okey. Jadi ada tak hiburan kepada ahli neraka? Tak ada. Bahkan Allah sebut apa? Dalam satu surah, Lari pada itu sebelum masuk neraka. Bila dah masuk neraka, falan nazidakum illa azabah. Betul ke Usama? Falan nazidakum illa azabah. Kami tidak tambah kepada kamu melainkan azab. Makna azab ahli neraka ni maintain ke ataupun semakin tambah? Besok lagi panas, lusa lagi panas, minggu depan lagi panas. Tengok semua Allah cerita kan. Jadi kalau mereka pilih yang tu juga, jangan salahkan Tuhan. Oh Ustaz, saya mana tahu, saya tak faham. Kenapa tak belajar? Kamu belajar macam-macam hal dunia kan. Kamu pusing dunia satu dunia, tapi Quran depan rumah kamu, dalam rumah kamu. Kenapa tak buka, kenapa tak faham? Cuba buka surah ni. Surah Fatir. Wahum yastarikhuna. Cari ayat wahum yastarikhuna. 37, ayat 37. Wahum yastarifuna fiha. Ayat 37. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Awalam na'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man. Saya tak tulis sebab yang ni panjang. Cuba masing-masing tengok. Kita tadabbur. Wahum, dan mereka ni iaitu ahli neraka, yastarikhuna ma, kalau guna fi'il mudhari' menunjukkan 24 jam, pagi, petang, siang, malam menjerit meraung je. Fiha, dalam neraka, sambil merayu, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami untuk apa? Buat amalan saleh. Masa tu dia yakin satu benda je yang boleh selamatkan mereka, iaitu amalan, bukan duit, bukan harta. Untuk kami beramal pula amal soleh. Masa tu dia tahu dah yang mana sunnah, yang mana bid'ah. Baru tahu. Ghairal ladzi kunna na'mal, yang bukan yang kami buat dulu. Kami nak buat yang berbeza dah. Tak nak buat dah yang masa kat dunia dulu. Kemudian Allah jawab apa? Dia minta Allah jawab. Allah jawab. Allah kata apa? Awalam nu'ammirku, bukankah kami dah, nu'ammir ni daripada umur, bukankah kami dah panjangkan umur kamu masa kat dunia dan yatazakkar
Man yatazakkar. Kami dah panjang ke umur kamu kat dunia, dan siapa yang nak ambil pengajaran memang sempat. 60 tahun. 60 tahun. Nak dengar 10 minit ayat, takkan tak ada masa. Kamu boleh pusing satu dunia. Betul? Bukankah aku dah panjangkan umur? Bila kamu tak ambil peluang, makna apa? Bukan tak cukup masa. Jadi jangan minta nak balik semula. Masa dah cukup, kamu yang tak nak. Faham? Jadi jawapan tu lagi apa? Hiburan ke lagi sakit hati? Lagi sakit hati. Dia panggil apa? Azab di akhirat ni ada dua. Satu bentuk fizikal, yang kedua bentuk mental. Kata-kata kadang-kadang lagi menyakitkan. Dan Allah kata apa? Waja'akumun nazir, pemberi peringatan dah datang pada kamu. Ada kat Taman Tun, ada kat Bukit Jelutong. Ada YouTube, tekan je. Dan kamu tekan pun YouTube tapi tak jumpa yang tu. Bukan tak jumpa, sengaja buat terus scroll je kan. Fazuku. Rasalah azab yang pedih. Sebab perbuatan kamu sendiri. Ya, kalau kita selalu dengar ayat-ayat macam ni, nak buat jahat lagi tak? Tak sanggup. Bodoh, seronok sekejap, lepas tu duduk dalam api kan. Duduk tepi api pun kita tak sanggup. Ini dalam api. Duduk dalam api setengah jam pun tak sanggup. Ini duduk dalam api satu hari ke akhirat sama dengan 1000 tahun. Okey, cukup ah. Hadis yang ke berapa? Dia lain-lain, dia pakai buku lain kan. Dia 6 ring. When I is for today. Hadis ke berapa? 44. Ha? 44. Anas. Oh, lain. Muka surat 29. Okey, boleh baca? Hadis muka surat 29 nombor 20. Hadis muka surat 29. Hadis nombor 20. Siapa yang ada buku, hadis nombor 20, muka surat 29. Anas melaporkan Abu Talha mempunyai seorang anak lelaki yang masih bayi yang sedang sakit. Suatu hari Abu Talha keluar dari rumahnya. Pada waktu yang sama anaknya meninggal dunia. Apabila kembali ke rumah, beliau bertanya kepada isteri yang Ummu Sulaim, bagaimana keadaan anak kita? Ummu Sulaim menjawab, dia berada dalam keadaan yang tenang. Kemudian Ummu Sulaim menyiapkan makan malam untuk suaminya. Sebelum tidur, mereka bersetubuh. Apabila sudah selesai, Ummu Sulaim berkata, kemunikan anak kita. Pada keesokan paginya, Abu Talha terus menemui Rasulullah SAW dan menceritakan peristiwa pada malam tadi. Rasulullah bertanya, adakah malam tadi saudara berkumpul dengan isteri saudara? Abu Talha menjawab, ya Rasulullah pun berdoa, ya Allah, berkati suami isteri ini. Tidak lama kemudian Ummu Sulaim melahirkan seorang anak lelaki lagi. Abu Talha berkata kepada saya bahawa anak ini menemui Rasulullah SAW bahawa sekali beberapa biji buah kurma. Rasulullah SAW bertanya kepada saya, saudara ada bawa sesuatu bersama-sama dengan bayi ini? Saya menjawab, ya, beberapa biji buah kurma. Kemudian Rasulullah SAW mengambil sebiji buah kurma dan mengunyahnya. Kurma yang dikunyah tadi diluahkan semula dan disuapkan ke dalam mulut bayi tadi. Rasulullah SAW menunggu buah kurma yang sudah dikunyah ke atas
Okey. Kisah ni kita masih dalam tajuk apa? Sabar. Jadi penulis bawa satu kisah daripada hadis sahih muttafaqun alaih. Kisah Ummu Sulaim dengan suaminya yang bernama Abu Talha. Ummu Sulaim ni bapa kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik, apa hubungan dia dengan Nabi? Anas bin Malik, Dia punya kerja. khadim Rasulullah. Tapi Ummu Sulaim lepas suami dia meninggal, dia kahwin dengan Abu Talha. Jadi Abu Talha ni babat tiri kepada Anas bin Malik. Okey. Jadi Abu Talha ni ada anak kecil sakit. Kemudian bila ada satu hal, dia pun keluar. Bila keluar, lepas habis kerja dia balik rumah. Dia pun tanya isteri dia, Ummu Sulaim, macam mana anak kita yang sakit tu? Isteri dia kata, anak kita paling tenang. Paling tenang. Sebenarnya anak dia dah mati. Dia menipu ke apa? Menipu ke tak? Tak. Itu dia panggil apa? Dia cakap bahasa kiasan. Siapa yang paling tenang? Orang hidup ke orang mati? Orang mati. Kan? Baik. Bila kita akan berhenti bercakap, berhenti bergerak? Bila mati lah. Lepas tu dia pun hidang makanan pada suaminya. Suami dia makan, lepas tu dia bersama. Lepas bersama, baru dia bagi tahu anak dia dah meninggal, kebumikan. Abu Talha marahlah kan. Kenapa tak beritahu awal? Kenapa nak bagi hidang makan dulu? Jadi besok dia pergi jumpa Rasulullah. Nak komplain. Macam komplain lah. Dia bagi tahulah, suami isteri aku ni, anak aku mati, tapi dia tak bagi tahu awal. Dia siapkan hidangan makan dulu, kemudian bersama dulu. Dia bagi tahu lewat. Nabi pun tanya, kamu bersama tak semalam? Ya. Nabi pun baca doa, Allahumma barik lahuma fi lailatihima. Semoga Allah berkati pada malam kamu semalam tu. Maka berkat doa Nabi, Ummu Sulaim mengandung dan dapat anak. Nabi namakannya Abdullah. Dan daripada Abdullah tu lahir 9 orang anak, semua faham Al-Quran. Hadis sahih. Berkat apa ni? Sabar Ummu Sulaim dan doa Rasulullah SAW. 9 orang. Mana cucu pada Abu Talha lah. Semua dia tak kata hafal Quran, sebab masa tu mahat tahfiz tak ada. Yang ada ialah mahat Al-Quran. Yang ada mahat kefahaman Al-Quran. Jadi bila sahabat dia kata semua 9 orang qara'u, bukan hafizu. Mungkin dia hafal, tapi itu bukan isu penting. Yang penting ialah mereka faham Al-Quran. 9 orang semua sekali. Dan setelah dia beranak, anak dia tu Anas bin Malik bawa anak tu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah pun tanya, ada buah kurma tak? Ada. Nabi pun ambil kurma dan kunyah. Kemudian yang Nabi kunyah dalam mulut, Nabi keluarkan dan masuk dalam mulut bayi tu. Itu dia panggil apa? Tahnik. Kenapa Nabi tahnikkan budak tu? Ulama beza pendapat. Ada 2 pendapat. Pertama, supaya budak tu pertama masuk dalam mulutnya ialah berkat air liur Nabi. Kan air kurma tu dah Nabi kunyah bercampur dengan air liur Nabi kan. Jadi berkat air liur Nabi. Itu pendapat pertama. Jadi pendapat pertama dia kata tahnik khas untuk Nabi je. Sebab Nabi nak masukkan air liur, bukan kurma. Faham? Dan juga pendapat pertama dia kata tak ada hadis sahih sahabat yang buat tahnik. Okey? Pendapat yang kedua, sebenarnya tahnik itu Nabi nak masukkan makanan yang manis dalam mulut bayi sebelum dia rasa apa-apa. Sebelum dia rasa apa-apa lah, tak kira menyusu ke apa ke. Jadi kalau pendapat kedua, kita boleh tahnik. Sebab isu dia apa? Bukan masuk air liur Nabi, masuk kurma. Okey. Tapi pendapat yang paling kuat, tahnik sunat dilakukan oleh siapa-siapa. Okey, pengajarannya apa dia?
Pengajarannya apa? Kehebatan Ummu Sulaim, kesabaran yang luar biasa. Tak nangis pun Ustaz. Ha? Kalau baca ni dia macam tak nangis langsung. Memang tak nangis. Kalau nangis, suami dia sedarlah. Ada tak orang tengah menangis hidangkan makan? Mana ada. Lepas tu sempat bersama lagi kan. Maknanya dia tenang je. Biasanya antara suami dengan isteri yang mana lebih sabar sepatutnya? Suami kan? Tapi isteri ni sangat-sangat luar biasa. Anak mati, dia boleh relax, buat goreng mi lagi. Lepas tu boleh bersama dengan suami. Lepas tu baru bagi tahu. Tak tahulah kalau isteri zaman sekarang, kalau anak mati, suami belum balik dah. Anak kita dah mati kan? Suami dia yang sakit jantung pun mati juga. Kenapa ni? Kenapa beza? Kenapa beza sangat jauh? Ilmu dia, Ha? kefahaman dia. Sebab sahabat-sahabat Nabi didik faham Al-Quran dan mereka faham makna kehidupan. Hidup adalah ujian. Sebab tu riwayat yang kedua, cuba baca riwayat yang kedua. Ibnu Uyainah berkata, ada seorang sahabat Ansar berkata, saya melihat 9 orang anak lelaki yang pandai membaca dan hafal Al-Quran. Mereka ini adalah anak-anak Abdullah yang dilahirkan dari peristiwa malam. Lagi riwayat yang kedua. Dalam rekod Muslim pula dinyatakan pada suatu hari anak Abu Talha meninggal dunia. Kemudian isterinya Ummu Sulaim berkata kepada seluruh ahli keluarganya, kamu semua jangan memberitahu Abu Talha berkenaan kematian anak ini. Biarkan saya sendiri yang memberitahunya. Ketika itu Abu Talha tiada di rumah. Apabila Abu Talha pulang, Ummu Sulaim pun menghidangkan makan malam. Abu Talha terus menjamalnya. Kemudian isterinya bersiap diri dengan hiasan yang tidak dipakai sebelum ini. Selepas itu mereka bersetubuh. Selepas yakin suaminya sudah betul-betul puas, Ummu Sulaim pun berkata, suamiku, apa pendapatmu sekiranya seseorang meminjamkan sesuatu kepada seseorang ahli keluarganya, kemudian dia meminta kembali barang itu? Patutkah orang yang meminjam itu tidak mahu memulangkan barang itu? Abu Talha menjawab, mana boleh, dia mesti memulangkan semula barang yang dipinjam itu. Isterinya berkata lagi, mesti memulangkan semula barang yang dipinjam itu. Kata lagi, sekiranya barang pinjaman itu adalah anakmu sendiri. Abu Talha menjadi marah dan berkata, mengapa kamu tidak memberitahu aku berkenaan kematian ini? Selepas kita bersetubuh baru kamu memberitahu. Abu Talha bergegas menemui Rasulullah dan menceritakan apa yang terjadi. Rasulullah menjelaskan, semoga Allah memberkati saudara dengan peristiwa malam ini. Nak baca lagi? Okey, riwayat kedua lagi menunjukkan Ummu Sulaim adalah seorang wanita yang penyabar dan cerdik. Dia buat contoh pula. Setelah suami dia balik, dia hidangkan makanan, dia pakai cantik-cantik wangi dan bersama sampai suami dia puas. Lepas tu dia tanya soalan. Bang, kalau ada orang pinjamkan barang dia kepada kita, lepas sekian lama dia pun minta balik barang dia, kita bagi tak barang tu? Suami dia kata, bagilah sebab barang dia. Maka dia kata, anak adalah pinjaman Allah. Allah bagi, bukan hak kita, pinjaman Allah. Jadi sampai satu masa Allah ambil, kamu kena redha lah. Faham tak? Logik tak? Jadi yang kita tak boleh terima bila anak meninggal ni sebab apa? Sebab kita rasa anak tu milik kita. Kita tak rasa itu hak Allah. Sebab tu bila kita rasa milik kita, kita buat ikut suka kita, bukan ikut suka Allah. Betul? Apa yang Allah hajar, apa yang Allah suruh, kita tak ikut. Sebab kita rasa ini anak aku. Kan? Kalau kita tinggal anak kat tadika, jadi yang jaga tu anak kita di tadika tu seronok dengan anak kita. Tiba-tiba kita nak ambil, dia tak bagi. Pelik tak? Tadika tak bagi. Tadika tak bagi. Sebab dia suka sangat dengan anak kita. Pelik tak? Pelik lah. Begitulah. Bila Allah bagi pada anak pada kita, tiba-tiba dia ambilkan. Umur masa kecil ke besar ke, dia ambil.
Tiba-tiba kita rasa macam, kenapa ambil aku? Kan? Kenapa ambil sekarang? Seolah barang tu adalah pelik lah. Jadi kita kena anggap itu adalah pinjaman Allah. Sepatutnya apa? Bila kita jaga, kita buka tadika, anak-anak datang kan, kita jaga, mandikan, bagi makan. Petang tu tuan dia, mak dia datang ambil. Kita seronok ke kita sedih kalau kita guru tadika? Ha? Seronok kan? Kenapa? Kenapa? Lepas ni habis tanggungjawab aku, betul tak? Sama juga bila Tuhan ambil anak, alhamdulillah, lepas ni aku tak ada tanggungjawab dah, tak ada soalan dah, betul tak? Lagi lama panjang umur anak aku, lagi banyak aku kena soal. Kenapa tak ajar Quran? Kenapa solat tak betul? Kenapa? Oh, tengok-tengok tak lepas. Anak sangkut, kita sangkut. Boleh faham tak? Hebat didikan Nabi, sehingga isteri tu boleh sabar buat makan. Kita kadang-kadang anak tak mati pun tak buat makan. Betul tak? Bang, makan kat kedai boleh? Ada anak mati ke? Ini boleh buat masak, kemudian bersama. Hebat. Silibusnya apa? Apa silibus yang Nabi pakai? Quran je. Sekolah-sekolah apa? Sekolah puteri mana ni? Oh, Ustaz dah pakai sekolah baru kan? Subhanallah. Ada tak alat bantuan mengajar yang canggih? Smartboard ke? Ada tak kamera live? Tak ada. Tapi hasilnya sangat-sangat luar biasa. Dan mungkin tak mungkin berulang zaman kita. Betul tak? Kalau ada isteri macam ni, saya tak tahulah. Rasa macam susah nak percaya. Ustaz, usulan dijanjikan syurga semasa hidup? Tak pasti. Nanti saya cek balik. Tak pasti. Tapi kalau akhlak macam ni insya-Allah lah ahli syurga. Okey, boleh Jadi bila anak mati ke, berlaku apa masalah, jangan sedih. Jangan sedih. Semua tu adalah pinjaman Allah. Sebab tu ulama kata, bila Allah ambil sesuatu daripada kita, sebenarnya Allah nak bagi banyak benda. Kalau kita faham. Contohlah, Allah nak ambil anak kita kan, mati awal. Sebenarnya Allah nak bagi benda yang lebih bernilai daripada anak. Apa dia? Kadang-kadang berdakwah. Tak apalah, berdakwah biar dulu. Kadang-kadang dengan anak kita tu, kita tak sempat nak baca Quran, tak sempat nak zikir pagi petang, tak sempat nak pergi kelas. Sebab apa? Sayang sangat pada anak kita, jaga dia macam anak raja. Jadi Allah tarik anak yang kita sayang, nak bagi apa? Kita lebih dekat pada pencipta anak kita tu. Baru ada masa baca Quran, tadabbur, zikir pagi petang, pergi kelas. Jadi bila Allah tarik satu, Allah nak bagi benda yang lebih bernilai bagi orang yang faham. Tapi kalau dia tak faham, kenapa anak aku, kenapa tak anak orang lain? Habis. Okey? Cukup Lepas ni jangan tunggu anak mati baru nak buat hidangkan malam. Sudah. Sedekahkan pahala untuk orang yang meninggal atau orang yang hidup, sedekah pahala. Okey. Soalan dia, dalil sedekah pahala kepada orang meninggal. Macam kalau kita wakafkan Quran, sedekahkan pahala, atau kita Okey. Dia ada dua lah. Satu, sedekah kepada mak bapak kita. Yang kedua, sedekah pada bukan mak bapak. Okey? Kalau sedekah pada mak bapak kita, ulama sepakat sampai. Kita buat apa saja, baca Quran, kita sedekah, kita solat sunat, kita datang kelas, semua pahala kita dapat, mak bapak kita dapat. Walaupun tanpa niat. tak payah macam pasal niat. Tak payah. Kelas hari ni pahala untuk bapak aku, kelas minggu depan tak payah. Tak payah. Okey.
Kalau bukan untuk mak bapak, ulama beza pendapat. Kalau mazhab Syafi'i, apa saja kita sedekah pahala, baca Quran ke, zikir ke, kalau bukan pada mak bapak kita, tak sampai dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Ya. Dalilnya wa al-laysa lil insan illa ma sa'a. Tidak ada apa sahaja bagi manusia melainkan yang dia buat. Kawan tu dah mati, dia bukan buat, kita yang buat. Dia tak dapat pahala. Yang dia dapat, yang dia buat masa hidup. Itu bila tu? Kalau bukan mak bapak. Okey, pendapat yang kedua, mazhab Hambali, pahala baca Quran ke sampai kepada semua orang, mak bapak dan bukan mak bapak. Dalilnya apa? Sebab ada hadis yang mengatakan kita boleh bersedekah, niat sedekah, pahala tu untuk orang mati, bukan mak bapak. Hadis sahih. Kita boleh buat haji kepada orang yang dah mati walaupun bukan mak bapak. Hadis sahih. Jadi kalau sedekah baca Quran pun, mazhab Hambali dia kias, dia banding. Kalau doa sampai, kalau sedekah sampai, baca Quran pun sampai. Tapi mazhab apa tu? Mazhab Hambali. Memang masyarakat kita tahu mazhab Syafi'i tak sampai. Kalau kita buat tahlil kepada orang mati bukan mak bapak, mazhab Syafi'i tak sampai. Tak sampai. Tapi dia ambil pendapat mazhab yang lain. Saya pernah baca buku ditulis oleh seorang ustaz di sini. Dia bagi tahu pahala sedekah, pahala tahlil sampai. Ditulis. Dalilnya pendapat mazhab Hambali. Tapi tahlil itu bukan bid'ah waktu, Ustaz. Ha? Kalau buat berdua. Tak, tahlil itu isu lain lah. Yang mazhab Hambali kata sampai ni, kita sendiri, caranya apa? Kita sendiri baca Quran sorang-sorang. Bukan ramai-ramai, bukan ada majlis khas tahlil, bukan malam ketiga, bukan. Sebab kita nak sedekah pahala pada si mati, betul tak? Pahala yang terbaik ialah paling ikhlas. Dan paling ikhlas ialah kita buat sorang-sorang. Dan paling banyak pahala bukan baca Yasin, surah Baqarah. Bacalah surah Baqarah kan. Kan kamu baik sangat nak sedekah pada orang mati, bagilah banyak-banyak sikit. Ni 3 kul. Okey. Kita dah tutup kan? Belum. Oh, belum. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران